أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu insya-Allah pada petang ini di silsilah kuliah online Akademi Tarbawi. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan meneruskan dan melanjutkan lagi pembacaan kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran. Al-Mustafadu min Qasasil Quran. Dan pada petang ini kita akan menyambung pada Al-Mabhathu As-Sani. Al-Mabhathu As-Sani ma yustafadu min qissati Ismail lid-da'wati wad-du'a. Pelajaran dari kisah Nabi Ismail alaihi salam untuk dakwah dan pendakwah. Kita akan tengok apa pelajaran dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam untuk dakwah yang sama-sama kita bawa, yang sama-sama kita pikul dan galas ini, dan juga untuk pendakwah untuk orang-orang seperti kita insya-Allah. Dan alhamdulillah dalam dua pertemuan yang lepas kita telah melihat beberapa pelajaran dan pengajaran daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam, dan insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung lagi insya-Allah dua pelajaran ataupun dua pengajaran daripada kisah ini. Kalau kita ulang kaji sedikit, pelajaran yang pertama daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam adalah al-inqiyadu li amrillah, iaitu mengikat diri kita dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah berusaha sedaya upaya untuk mengikat diri kita. Mengikat diri kita dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengikat di sini bukanlah bermakna
untuk kita berada dalam keadaan terikat, keadaan terpenjara dan sebagainya. Tetapi sebenarnya mengikat inilah kita akan dapat merasai nikmat merdekanya kita. Merdekanya kita dalam mengabdikan diri kita hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyembah dan mengabdikan diri kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya al-inqiyadu li amrillah. Mengikat diri kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita kena usahakan. Dan yang kedua, Nabi Ismail memberikan contoh yang baik kepada pemuda-pemudi Muslim. Nabi Ismail memberikan contoh yang baik kepada pemuda dan pemudi Muslim. Yang mana kita lihat Nabi Ismail begitu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana baginda diberitahu oleh ayahnya yang baginda akan disembelih, maka baginda Nabi Ismail alaihi salam menjawab, merespon kepada pertanyaan ayahnya seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat yang kita tengok sebelum ini. Dengan katanya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Itu yang kedua. Maka kita sebagai para da'i, para pendakwah, kita nak kena jelaskan hiwar ataupun perbualan di antara Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim tentang peristiwa ini, insya-Allah kepada orang ramai. Nak kena jelaskan kepada orang ramai. Dan pengajaran yang ketiga dapat kita ambil juga, iaitu tafrijul kurbat bi ihsani ta'ati lillah. Menghilangkan lara kesedihan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita faham, kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari kaum muslimin yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka alami berupa kesempitan, kesulitan dan kepayahan hidup. Allah akan menghilangkan apabila kaum muslimin ataupun orang Islam melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dari segi menghilangkan kesedihan yang ada dalam diri mereka, insya-Allah. Dan pengajaran yang keempat yang kita telah pun lihat sebelum ini adalah ibtila'ullah ibadahu al-mu'minin. Yang mana ujian dan cubaan terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Jadi orang mukmin nak kena sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Dalam rangka untuk nak meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk Allah nak orang mukmin ini terus mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak ujian itu perit, sulit,
tetapi di sana kebaikannya orang mukmin itu akan tertingkat iman dan akan terus taqarrub, dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak kena faham juga bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, menguji orang mukmin dengan apa cara sekalipun dan pada ketika mana pun Allah berhak untuk menguji kita, dan itu merupakan hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima kita tengok sebelum ini adalah la budda minat tahalli bi akhlaqil Islam. La budda minat tahalli bi akhlaqil Islam. Bahawa kita sebagai orang Islam, lebih lagi sebagai para pendakwah, kita mesti menghiasi diri kita dengan akhlaqul karimah, dengan akhlak Islami, dengan akhlak yang mulia. Yang ini kita belajar juga daripada Nabi Ismail alaihi salam, bila mana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail dengan firman-Nya, innahu kana sadiqal wa'd. Innahu kana sadiqal wa'd. Bahawa Nabi Ismail alaihi salam ini seorang yang menepati janji. Alhamdulillah kita telah pun membicarakannya dan telah pun membahaskan 5 pengajaran yang kita sebut sebentar tadi dalam 2 pertemuan yang lepas. Dan insya-Allah pada petang ini kita nak ambil lagi 2 pengajaran daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam, iaitu yang ke-6. Yang ke-6 adalah al-qiyamu bihaqqil ahli. Al-qiyamu bihaqqil ahli, iaitu memenuhi hak keluarga. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang da'i dan da'iyah, maka kita nak kena tengok sejauh manakah kita memenuhi hak keluarga kita. Sejauh manakah kita ini telah pun memberikan hak yang sepatutnya kepada ahli keluarga kita. Kerana masyarakat di luar sana ataupun orang ramai, dia akan lihat kepada keluarga pendakwah. Dia akan lihat kepada keluarga da'i dan da'iyah. Sejauh mana mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat memenuhi hak keluarga mereka. Jadi ini yang kita dapat pelajari dan dapat ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam. Wa mimma madahallahu bihi ibadahu Ismail annahu wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Maryam ayat 55. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga selepas memuji Nabi Ismail iaitu dengan baginda adalah seorang yang menepati janji, Allah Subhanahu wa taala juga terus memuji hamba-Nya Ismail alaihi salam ini, bahawa Nabi Ismail ini wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakah. Jadi Nabi Ismail
apabila menjadi ketua keluarga, apabila menjadi pemimpin kepada keluarganya, di antara hak yang utama, yang pertama, dia telah pun menyuruh wa kana ya'muru ahlahu. Dia menyuruh ahli keluarganya bis salati waz zakah. Dengan salat dan dengan mengeluarkan zakat. Ini di antara dua suruhan, dua perintah daripada ketua keluarga kepada ahli keluarganya, dan dua bentuk pendidikan dan pentarbiahan yang sangat penting yang perlu dimainkan peranannya oleh ketua keluarga. Oleh ketua keluarga. Dan wa ma'na dhalik annahu kana yahtammu bi umuri dinihim. Jadi dengan ayat ini daripada surah Maryam ayat 55 ini dapat kita simpulkan, dapat kita faham maknanya bahawa Nabi Ismail alaihi salam ini sangat mengambil berat tentang perkara agama mereka. Sangat mengambil berat tentang umur dinihim. Tentang bi umuri dinihim. Tentang perkara-perkara agama keluarga baginda alaihi salam. Ini merupakan kita kata poin penting yang kita nak dapat pada petang ini, iaitu sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang pemimpin keluarga, perkara yang pertama dan utama yang kita nak kena tengok dalam keluarga kita adalah berkaitan dengan agama. Lebih lagi yang berkaitan dengan solat dan juga zakat. Kalau kita tengok dekat ayat tu, kita dapat faham bahawa dua perkara itu sudah pun menyentuh secara umum hubungan seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan manusia. Maknanya solat itu hubungan peribadi Muslim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zakat itu bagaimana seseorang Muslim itu dia melaksanakan tanggungjawab berkaitan dengan hartanya kepada Allah dan seterusnya kepada manusia. Lebih kepada memberikan manfaat dan kebaikan kepada manusia bila mana kita membicarakan tentang zakat. Fahuwa kama qala al-Imam Ar-Razi. Dalam ayat ini, dalam ayat 55 surah Maryam ini, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah, berkata al-Imam Ar-Razi, berkata Imam Ar-Razi, apa al-Imam Ar-Razi kata? Wa kana nadhruhu lahum fi ad-din yaghlibu ala syafaqatihi alaihim bid-dunya bi khilaf ma alaihi aktsarun nas. Wa kana nadhruhu lahum fi ad-din yaghlibu ala syafaqatihi alaihim bid-dunya bi khilaf ma alaihi aktsaru an-nas. Ini kata-kata Imam Ar-Razi dalam menghuraikan ayat 55 surah Maryam ini. Perhatiannya iaitu perhatian Nabi Ismail alaihi salam. Perhatiannya terhadap mereka dalam perkara agamanya melebihi keprihatinannya terhadap mereka dalam perkara dunia.
Jadi perhatian Nabi Ismail alaihi salam dalam perkara agama ahli keluarganya, dalam perkara agama isteri dan anak-anaknya, perhatiannya ini kepada perkara agama melebihi daripada perhatiannya terhadap mereka dalam perkara dunia. Maknanya agama ini number one. Perkara agama yang berkaitan dengan salat, dengan zakat, ini nombor satu. Melebihi daripada perhatiannya kepada perkara dunia mereka. Bukan bermakna perkara dunia mereka itu Nabi Ismail tidak ambil tahu. Tetapi dilebihkan urusan ataupun perkara agama ke atas perkara yang berkaitan dengan dunia. Berbeza dari apa yang ada pada kebanyakan manusia saat ini. Jadi Imam Ar-Razi kata pada ketika itu pun Imam Ar-Razi dah nampak dah berbeza orang hari ini pada ketika itu berbeza dari apa yang ada pada kebanyakan manusia saat ini. Jadi ini perkara yang kita nak sama-sama tengok, sama-sama muhasabah. Bagaimana kalau kita sebagai ketua keluarga, sebagai pemimpin kepada keluarga kita, adakah kita ini telah pun memenuhi hak mereka dari sudut agama? Melebihi hak mereka, memenuhi hak mereka dari sudut agama lebih daripada hak mereka dari sudut dunia. Dunia ni macam mana? Dunia ini kita kata seperti makan minum, seperti pakaian, seperti tempat tinggal, seperti rumah dan perkara seperti harta-harta. Itu kita kata perkara dunia. Kalau perkara agama ini yang berkaitan dengan salat, berkaitan dengan zakat dan yang seumpama dengannya. Bagaimana kita melihat keutamaan dalam memenuhi hak keluarga kita. Dalam memenuhi hak keluarga kita. Jadi fa'ala du'ah tazkir al-muslimin biwajibihim nahwa buyutihim wa ahlihim wa dhalik bi an yahmiluhum ala ta'atillah wa iltizami bi syar'ihi wa an yakuna ihtimamuhum bihim fi umurihim ad-diniyah akthara min ihtimamihim bi umurihim ad-dunyawiyah wal ma'ishiyah. Jadi apa peranan kita sebagai para da'i dan para da'iyah? Maka peranan kita nak kena mengingatkan orang Islam. Nak kena memberikan peringatan kepada seluruh umat Islam berkaitan dengan kewajipan mereka terhadap rumah tangga mereka, terhadap ahli keluarga mereka. Dan kewajipan yang kita nak kena ingatkan ini iaitu agar rumah tangga mereka dan ahli keluarga mereka itu dapat mereka membawanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iltizam dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah perhatian mereka kepada rumah tangga mereka, kepada ahli keluarga mereka itu dalam perkara-perkara agama, itu melebihi daripada perhatian mereka kepada perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara yang berkaitan
kehidupan yang kita sebutkan sebentar tadi. Wa hadza mimma amara Allahu bihi al-muslimin nahwa usarihim. Dan ini juga sebenarnya perkara yang kita nak buat ini juga sebenarnya telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam, apa yang mereka kena buat kepada keluarga-keluarga mereka seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya wahai orang-orang yang beriman. Khitab ini kepada kita, orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Peliharalah dirimu, wahai orang beriman, dan keluargamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya itu terdiri daripada manusia-manusia dan juga batu-batu. Daripada ayat ini dapat kita faham bahawa perlindungan mereka dari api neraka, iaitu perlindungan ahli keluarga kita daripada api neraka, tentunya dengan mengiringi mereka pada ketaatan. Tentunya mengiringi mereka pada ketaatan dan melarang mereka daripada melanggar syariat Allah. Jadi nak jaga daripada api neraka ni bagaimana? Nak jaga daripada api neraka ini maknanya kita sebagai ketua keluarga nak kena memenuhi hak keluarga kita dari sudut agama. Agar keluarga kita, rumah tangga kita, anak isteri kita ini dapat menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi orang-orang yang tidak melanggar, kita kata, syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkara agama ini, umur ad-diniyah ini satu perkara yang kita nak kena letakkan dia sebagai keutamaan, sebagai perkara utama dan pertama yang kita nak kena tengok, insya-Allah. Jadi fa'ala du'ah an yudhakkiru al-muslimin biwajibihim nahwa ahlihim bi an yuraqibuhum wa yu'allimuhum umura dinihim wa ya'muruhum biltizami bi awamiri syar'i. Jadi kepada para da'i dan da'iyah, kepada para pendakwah, agar dapat mengingatkan kaum muslimin semua dengan kewajipan mereka terhadap keluarga mereka. Dengan mengawasinya. Agar mereka ini dapat mengawasi, dapat menjaga, dapat memelihara keluarganya dan mengajari mereka perkara agamanya. Mengajari ahli keluarga kita perkara agama. Ini tanggungjawab. Tanggungjawab pemimpin.
tanggungjawab pemimpin keluarga, tanggungjawab bapa, ayah, abah, tanggungjawab ketua keluarga, nak kena mengajar ahli keluarga perkara agama. Nak kena ajar. Jadi kalaulah kita ini tiada kemampuan untuk nak ajar semua perkara, maka kita kena berusaha untuk hantar mereka belajar agama. Ataupun untuk cari orang-orang agama mengajar mereka agama. Yang baiknya hantar mereka lah. Hantar ahli keluarga kita untuk mendalami agama. Bukanlah mengaji sampai dalam-dalam macam orang mengaji dekat pondok tu. Tapi sekurang-kurangnya basic agama ni nak kena ada. Nak kena tahu. Solatnya, puasanya, zakatnya dan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai al-ma'lum minad din bid-darurah. Jadi itu merupakan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab ketua keluarga, pemimpin rumah tangga untuk mengajarkan kepada anak isteri mereka perkara tersebut. Dan bukan kata mengawasi sahaja, mengajari mereka perkara-perkara agama, ajar, kemudian memerintahkan mereka untuk iltizam dengan perintah-perintah syariat. Ada 3 kita kata tanggungjawab yang kita nak kena buat, para pemimpin keluarga, mengawasi ahli keluarga kita, mengajari agama kepada mereka dan memerintah mereka untuk iltizam dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, mendidik anak-anak mereka di atas makna Islam. Selepas ta'lim, kemudian nak kena ada proses yang penting lagi, iaitu mentarbiah anak-anak mereka di atas makna-makna Islam dan hukum hakamnya, serta membiasakan mereka atas hal itu. Ini merupakan tanggungjawab besar. Tanggungjawab besar ketua keluarga. Tanggungjawab besar pemimpin rumah tangga. Nak kena buat semua ini. Dapat kita buat kesimpulan. Yang pertama iaitu mengawasi ahli keluarga kita. Mengawasi ahli keluarga kita. Kemudian mengajari mereka perihal agama, ta'lim. Kemudian mendidik mereka. Yang ketiga, memerintah mereka untuk iltizam dengan perintah agama. Yang keempat, mendidik dan mentarbiah mereka dengan makna-makna Islam dan hukum hakamnya. Dan yang kelima, yang ni yang payah sikit kita nak buat ini, mungkin payah banyak, iaitu membiasakan mereka atas hal itu. Ini 5 perkara mujahadah seorang pemimpin rumah tangga, seorang ketua keluarga nak kena buat 5 perkara ini. 5 perkara ini yang berkaitan dengan agama. Yang ni yang kita dapat daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dan jaa fil hadits syarif عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الأولاد الصغار وتعليمهم الصلاة. Jadi yang kita duduk bincang, duduk bahas sekarang ini telah datang juga daripada hadis Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang berkaitan dengan pentarbiahan anak-anak kecil. Perkara yang berkaitan dengan pentarbiahan anak-anak kecil dan pendidikan salat kepada mereka. Ini salah satu isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada pemimpin rumah tangga, bila mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, murruhum lisab'i, murruhum lisab'i wadribuhum li'ashr. Hadis ini kita tidak asing lagi lah. Kita kata bagi kita, artinya perintahkanlah anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Perintahkanlah anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika sesudah berumur 10 tahun. Jika mereka tak nak solat. Jadi hadis ini hadis hasan. Rawahu Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad. Dari sudut fiqhnya memang ada perbahasan yang panjang lah daripada hadis ini. Macam mana nak kena suruh mereka ni bila, nak kena pukul mereka ni bila. Di sana pula ada fiqh bagaimana cara bentuk pukulan dan sebagainya, yang perbincangannya kita boleh rujuk dalam kitab-kitab fiqh dan bagaimana huraian para ulama dalam perkara ini. Cuma poin yang kita nak bagi tahu pada petang ini adalah pendidikan salat kepada anak-anak ini bermula kita kata seawal umur 7 tahun lagi nak kena perintah dah. Sebelum tu pun dah ada dah. Kita kata bentuk-bentuk pentarbiahan kepada anak-anak berkaitan dengan salat ini. Tapi pada ketika umur mereka 7 tahun nak kena perintah, nak kena suruh. Maknanya perkara-perkara yang berkaitan agama ni diambil kira penting daripada awal-awal lagi. Kalau tak nak solat juga ketika berumur 10 tahun, maka pukullah mereka kerana mereka tak nak mendirikan solat. Akhirnya dalam pengajaran kita yang ke-6 ini, dalam memenuhi hak keluarga ini, والملاحظ أن كثيرا من المسلمين الصادقين بل ومن الدعاة أيضا لا يهتمون بأسرهم وأولادهم فلا يعلمونهم أمور دينهم ولا يهتمون بها وهذا تقصير منهم لأن الأهل أولى بأن تدعوهم إلى معاني الإسلام قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. Jadi kalau kita sama-sama dapat perhatikan kata penulis kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran ini, dia kata apa? Akan tetapi dalam perhatian kita, banyak daripada kaum muslimin, banyak ataupun ramai daripada kaum muslimin as-sadiqin, kaum muslimin yang sadiq, yang jujur, bal wa minad du'ah, bahkan mereka daripada para pendakwah juga tidak memperhatikan keluarganya. Yang ni
sangat-sangat menyedihkan. Dalam perhatian kita, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, akan tetapi banyak daripada kalangan orang Islam yang jujur, bahkan dari para da'i, dari para da'iyah, daripada para pendakwah juga yang tidak memperhatikan keluarganya. Tak tengok keluarga. Kadang-kadang lebih sibuk urusan di luar rumah. Kadang-kadang lebih sibuk dengan urusan dakwah di luar rumah. Sehingga meninggalkan perhatian yang sepatutnya diberikan oleh mereka kepada keluarga mereka. Sehingga mereka tidak memperhatikan keluarganya ataupun anak-anaknya. Mereka tidak mengajarkan perkara-perkara agama dan tidak memperhatikannya. Ini perkara yang kita nak kena sama-sama muhasabah. Dan ini merupakan taksir, merupakan satu kekurangan, satu kesilapan sebenarnya dari mereka. Daripada kalangan orang Islam itu sendiri, daripada kalangan para pendakwah itu sendiri. Kerana apa merupakan satu kesilapan? Kerana keluarga lebih utama untuk diajak mengenal makna-makna Islam daripada orang lain. Kerana keluarga kita, kerana isteri kita, kerana anak-anak kita, kerana kaum kerabat kita yang dekat-dekat dengan kita ini adalah lebih utama, lebih aula untuk kita ajak faham kepada makna-makna Islam ini berbanding dengan orang lain. Berbanding dengan orang lain. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan peringatkanlah keluargamu terdekat. Jadi yang keluarga kita yang dekat-dekat ini dulu yang kita nak kena ajak, yang kita nak kena utamakan. Utamakan dari sudut agama, dari sudut pendidikan agama. Jadi mudah-mudahan bila mana para da'i, para da'iyah telah pun berusaha sedaya yang boleh untuk melaksanakan perkara ini kepada ahli keluarga mereka, dan apabila mereka menyeru pula orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat ataupun orang lain akan nampak mereka terlebih dahulu membuat perkara ini pada keluarga mereka. Dan itu menjadi, kita kata, menjadi qudwah, menjadi contoh kepada keluarga muslim yang lain. Muslimin, muslimat, saudara-saudari sidang penonton dan pendengar yang dihormati lagi dimuliakan. Ini merupakan pengajaran yang keenam daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam yang dapat kita ambil, iaitu memenuhi hak keluarga. Memenuhi hak keluarga. Al-qiyamu bihaqqil ahli. Jadi saya kira petang ni kita ambil satu dulu insya-Allah, perkara yang keenam, dan insya-Allah pengajaran yang ketujuh yang terakhir kita akan tengok pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya mohon maaf, dan marilah sama-sama kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala taksir yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.